نهديه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pelbagai limpahan nikmat kurnia yang diberikan kepada kita. Dan kita minggu ni, hari ni berapa? 6 Oktober 2023 bersamaan dengan 21 malam ini malam 21 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Tidak saja masa berlalu. Baik, kita meneruskan perbincangan kita dalam fiqh hadis. Sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah, yang disusun oleh Dr. Umar bin Muhammad Nur, anak kelahiran Bekasi, Jakarta, Indonesia, yang kini sebagai pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Baik. Ini saya ni kalau bila guna Google Meet macam ni lah. Tak nampak, skrin tak gerak ke? Skrin gerak ke tuan-tuan? Bergerak tu. Gerak? Ya, bergerak. Okey. Cuma dia tulis slideshow, kan? Kalau saya slideshow, gerak ke? Tak gerak? Tak gerak. Dia tulis slideshow. Okey. Jadi untuk malam ini kita bincang isu yang dalam kalangan mereka yang regular jemaah ni dan mengikuti majlis-majlis ilmu, satu isu yang agak regular, kan, agak biasa, iaitu isu turun sujud lutut atau tangan dahulu. Maknanya sama ada nak turun lutut dulu kah, nak turun tangan dulu. Kan? Itu yang kita akan angkat ataupun yang akan kita bincangkan pada malam ini. Sebab dari sudut perbincangan je, kalau dari sudut bagi jawapan tu, kan, dua-dua boleh tak? Cuma yang mana satu, kotlah afdal ke, yang mana sunnah ke dan sebagainya, itu kita akan tengok nantilah. Baik. Jadi seperti biasa, berdasarkan kepada buku susunan Dr. Omar ini, berdasarkan berpandukan kepada Q&A, soal dan jawab. Jadi soalan pertama yang diajukan oleh orang yang bertanya, dia kata, saya pernah bertengkar berkenaan cara sujud yang lebih lutut diletakkan sebelum tangan. Maknanya lutut turun dulu. Kemudian kawan saya mengatakan tangan diletakkan sebelum lutut. Member dia kata tangan turun dulu. Bagaimanakah cara yang sebenarnya? Baik, jawapan. Dan untuk maklumat lah, kan, sebagai facilitator ni pemudah cara, tuan-tuan tarik saja isu ni dalam enjin pencari seperti Google, tuan-tuan akan jumpa jawapan. Isu ataupun masalah tangan atau lutut turun dulu, kan, ataupun pelbagai lah yang menunjukkan maksud sedemikian, maka akan kedapatanlah pelbagai website yang boleh kita baca bagi mendapatkan maklumat. Baik, berkenaan dengan perkara ini ada dua kumpulan hadis yang saling bertentangan. Ada dua kumpulan hadis ataupun dua jenis periwayatan kelompok hadis yang saling bertentangan. Kumpulan pertama menunjukkan bahawa saya sebutkan tadilah, tangan turun dulu. Tangan turun dulu. Baik, antara kumpulan ini ialah hadis riwayat Muhammad bin Abdullah. Kalau orang Arab ni tuan-tuan, biasa dia nama
Abdullah. Kan kalau bin Abdullah. Macam juga Sunan Abi Dawud. Kita Melayu baca Sunan Abu Dawud. Perkataan Abu, Aba, Abi, kan bahasa Arab bila mudhaf ilaih, maka dia akan jadi Abu, dia akan jadi Abi. Ataupun tengok pada keadaan lah, kalau dia jadi maf'ul bih, dia akan jadi Aba. Kan? Dalam bahasa Melayu, biasa kita tulis Abdullah. Kan? Kita tulis Abdullah. Ini pun saya ambil, tak ada masalah lah ni. Sama ada Abdullah ataupun Abdillah ke, yang membawa maksud yang sama. Baik, hadis riwayat Muhammad bin Abdullah bin Hasan daripada Abu Az-Zanad, daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kalau dalam buku dibawa satu petikan yang ringkas saja. Mungkin tuan-tuan yang ada buku ni boleh rujuk muka surat 79. Dia ambil setakat yang saya highlight dengan color kuning tu. Baik. Jadi hadis daripada beberapa riwayat di sini seperti Imam At-Tirmizi dan sebagainya. Daripada hadatsana Sa'id bin Mansur. Ini juga kalau tuan-tuan yang belajar hadis akan jumpa kan satu sunan Sa'id bin Mansur. Hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad, hadatsani Muhammad bin Abdillah. Ni Muhammad bin Abdillah. Cuma kalau bahasa Melayu kita tulis Muhammad bin Abdullah. Sebutan Muhammad bin Abdillah pasal dia mudhaf kan, mudhafun ilaih. Baik, bin Hasan an Abi Az-Zanad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ini poin dia. Apabila salah seorang daripada kamu sujud, bila kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'iru. Janganlah kamu duduk sebagaimana duduknya unta. Apa maksud duduknya unta? Wal yadu' yadaihi qabla rukbataihi. Unta ni dia letakkan tangan dia, makna kaki depan dia tu. Letak kaki depan tu sebelum lutut. Artinya kita ada tangan, ada kaki, unta ada kaki, tapi merujuk di sini merujuk kepada kaki depan itu yang dapat diumpamakan bagai tangan, maka unta turun kaki depan. Ataupun kita panggil tangan. Kan? Jadi dalam hal ini Nabi kata iza sajada ahadukum, bila kita nak sujud, kan, bila salah seorang daripada kamu nak sujud, fala yabruk, janganlah duduk sebagaimana duduknya unta. Duduknya unta maknanya ia meletakkan tangannya sebelum lutut. Namun hadis ini da'afa yudha'ifu didha'ifkan oleh beberapa ulama seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ad-Darqutni. Ini secara ringkas lah. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari ada menyebut dalam ta'liq ataupun komentar dia lah. Sebab apa? Sebab Imam At-Tirmizi adalah murid kepada Imam Al-Bukhari. Dan Imam Tirmizi adalah murid kepada Imam Al-Bukhari. Jadi kata Al-Bukhari, menurut Tirmizi ni, Muhammad bin Abdullah tadi tu tidak disokong dalam riwayat ini, dan Imam Bukhari tak tahu sama ada beliau mendengar daripada Abu Az-Zanad ataupun tidak. Jadi tak dapat dipastikan, mana tak tahu sama ada betul ke dia mendengar. Memanglah kalau dari sudut perawi tadi itu, kalau kita tengok rantaian sanad, memanglah kan, contoh kita ulang balik daripada kan. Jadi kata Imam Bukhari tak tahu sama ada Muhammad bin Abdullah bin Hasan ni mendengar daripada Abu Az-Zanad ataupun tidak, kerana dia membawa riwayat an, makna dari. Baik. Kumpulan kedua menunjukkan bahawa lutut mesti diletakkan sebelum tangan. Turun lutut dulu. Kan lutut turun dulu. Salah satunya hadis riwayat daripada Syarik bin Abdullah An-Nakhai, daripada Asim bin Kulaib, daripada ayah dia, daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Wa'il ni juga seorang sahabat Nabi, tuan-tuan. Dan Wa'il ni
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cari wa'i ni juga bolehlah tengok dia punya bentuk. Cuma dia tidak terkenal kan, dia tidak terkenal. Biasalah mungkin dalam kalangan perawi hadis ni, dalam kalangan sahabat ni ada berapa? Mungkin dalam 50 orang ke yang kita apa sahabat-sahabat kan, nanti memang tok lah. Ada pun nama-nama lain kurang dikenali. Itu tak mengapa. Baik, kata Wa'il bin Hujur ni, dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi ni kata siapa Wa'il bin Hujur ni, aku tengok Rasulullah iza sajada, bila dia nak sujud, yad'u rukbatahi, dia letakkan dua lutut dia sebelum tangan. Maknanya dia turun lutut dulu. Kata Wa'il bin Hujur, Nabi ni turun lutut dulu sebelum turun tangan. Wa idza nahada rafa'a yadahi, dan bila nak bangkit pula, bila nak bangkit daripada sujud tu kan, bila nak bangkit daripada sujud, yakni yang pada rakaat pertama maupun rakaat yang ketiga, rafa'a yadahi, Nabi angkat tangannya sebelum lutut. Baik. Ini hadis yang panjang ni tuan-tuan. Dalam kata ini qabla al-yadain fi sujud. Baik, yang saya highlightkan yang color biru tu ialah perawi tadi Wa'il bin Hujur. Qala Zad al-Hasan bin Ali fi hadithihi qala Yazid bin Harun wa lam yarwi Syarik fi an Asim bin Kulayb. Di sini ni maknanya dia ini uslub bahasa Arab lah kan, tidak meriwayatkan akan Syarik daripada Asim bin Kulayb illa hazal hadis, melainkan hadis ni kan. Jadi dia ada ini uslub ataupun gaya bahasa Arab. Maknanya Syarik ni meriwayatkan hadis ni saja kan daripada Asim bin Kulayb. Kata qala Abu Isa, kata Abu Isa, maknanya Imam At-Tirmizi rahimahullah, haza hadisun hasan gharib. Ini hadis hasan gharib. La na'rifu ahadan rawahu misla hadza an Syarik. Kami tak tahu seorang pun dari yang meriwayatnya umpama ataupun seperti Syarik ini. Wal amalu inda aksari ahli ilmi. Di sisi kebanyakan ahli ilmu, yarawna, mereka berpandangan bahawa meletakna an yad'a rajulu rukbatahi qabla yadahi, mereka berpandangan bahawa seseorang itu meletakkan lutut dulu sebelum tangan, dan bila nak bangkit angkat tangan dulu sebelum lutut. Kan? Rawahu Hammam an Asim, ini hadis mursal. Baik. Kemudian seperti sebelumnya, status hadis ini lemah. Dan ulama sebenarnya bila kita memperhalusi ini satu sudut pandang. Ada juga yang mengatakan bahawa hadis ini sahih. Kan? Ada juga pandangan. Tapi biasalah. Daruqutni menambah Syarik tidak kuat untuk meriwayatkan hadis secara juga ada beberapa riwayat lain yang menyebutkan perkara ini, dan kata penulis dia melihat tidak ada satu hadis pun yang sunyi daripada ilah kecacatan, maknanya yang tidak ada kecacatan, yang tidak ada ilah. Jadi artinya hadis-hadis ini ada ilah dia. Baik. Dan juga timbul isu. Baik. Turun tangan dulu. Turun tangan dulu ni juga ada beberapa hadis lagi. Banyak sebenarnya. Kan kalau tuan-tuan cari lah. Baik. Kana yad'u yadahi qabla rukbatahi. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Jadi kata dia, baginda meletakkan kedua tangannya sebelum lutut. Ini bagi pandangan yang pertama. Turun tangan dulu.
Kan, turun tangan dulu. Dan juga hadis dengan hadis iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'id wal yada' yadayhi qabla ru'yatihi. Baik. Jadi bagaimana pula pandangan ulama fiqh tentang hadis ni? Kan? Apa pandangan? Baik. Isu pertama, ulama fiqh sepakat bahawa masalah ataupun isu turun tangan dulu kah ataupun turun lutut dulu kah, dia bukan perkara yang rukun ataupun wajib solat. Kan? Tidak berkaitan dengan perkara rukun ataupun wajib solat. Justru siapa yang letak tangan terlebih dahulu, maknanya siapa yang turun lutut dulu, maka solatnya sah. Dan siapa yang meletakkan lututnya terlebih dahulu, solatnya sah. Jadi dua-dua. Siapa yang turun tangan dulu, siapa yang turun lutut dulu, kedua-duanya sah. Cuma hadis ni kontradik. Kan? Kontradiksi artinya saling bertentangan antara satu sama lain. Bagaimanapun jumhur ulama berpandangan lutut turun dulu. Lutut turun dulu sebelum tangan, apabila sudut ini antara pandangan tabi'in lah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, Imam Syafi'i, Ahmad, maknanya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq bin Rahawah, iaitu guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Jadi menurut Ibn Rushd, Ibn Rushd ini yang menjadi panutan ataupun rujukan dalam mazhab Hanafilah dalam kitab dia Bidayatul Mujtahid, pandangan ini juga menjadi pilihan Imam Malik. Baik, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menasahkan hadis Abu Hurairah. Wa'il bin Hujr menasahkan hadis Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khais, dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Baik, sebab dalam buku disebutkan dalam sahihnya saja, kan, dalam kitab sahih. Jadi kalau bagi orang awam, apa ya? Kan? Jadi Ibnu Khuzaimah juga ada kitab sahih dia yang dinamakan sebagai Sahih Ibnu Khuzaimah. Kan kalau tuan-tuan yang mengikuti kuliah-kuliah hadis tahulah, bila disebutkan dari sudut istilah, maknanya misalnya Imam Ibnu Awanah, kan, dalam kitab sahih dia, maknanya Sahih Ibnu Abi Awanah dan sebagainya lah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, ini Ibnu Khuzaimah ni, perintah letak tangan sebelum lutut ataupun kita panggil turun tangan dulu, kan, turun tangan dulu, mengikut Imam Ibnu Khuzaimah ini dimansuhkan. Turun tangan. Jadi kita pun confused, mana satu ni, turun tangan dulu ke turun lutut dulu, kan? Isunya ialah nak tahu yang mana satu lebih afdal, yang mana satu lebih menepati sunnah Nabi SAW, kerana bagi orang yang mencintai sunnah, kan, dia nak tahu manakah satu amalan dari sudut tata cara perbuatan maupun juga bacaan ketika dalam solat, pada bacaan ketika doa iftitah, pada rukuk, pada sujud, kan, dan sebagainya, ialah yang dibaca oleh Nabi SAW. Jadi hal ini kerana perintah meletakkan tangan sebelum lutut ataupun turun tangan sebelum lutut ini berlaku lebih awal lagi, dan perintah meletakkan lutut sebelum tangan berlaku kemudian. Yang lebih awal dimasukkan, manakala yang akhir memansuhkan, maknanya yang menasah. Ulama lah yang orang panggil rad, maknanya yang menolak pandangan ini. Dia kata sebab tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahawa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlaku sebelum hadis Wa'il.
Justru dakwaan nasah tanpa bukti tak boleh terima, tak dapat diterima. Okey, sebahagian ulama lain berpandangan bahawa sanad hadis Wa'il ini lebih kuat berbanding dengan sanad hadis Abu Hurairah. Antara yang berpandangan seperti Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi ni bila? Antara ulama awal yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Tak, A'lam. Apa? Nama kitab dia? Allahu Akbar. A'lamul Hadis ke? Kan? Dalam sekitar 300 lebih. Antara tokoh terawal yang syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang kalau kita belajar yang antara lain kita boleh tengok perbahasannya secara jelas lah. Contohnya yang paling mudah bagi kita lah orang awam, beliau memasukkan hadis-hadis sebegini ni ataupun isu-isu ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Kan, kitab Zadul Ma'ad. Jadi ada. Maknanya kita dapat tengok, dapat teliti dan juga dapat buat perbandingan antara isu ataupun dua pandangan yang dianggap sebagai bertentangan ataupun kontradik. Baik. Pandangan ini dibantah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram ni, tuan-tuan ada mengaji tak? Bulughul Maram ni kitab matan saja, kan? Dia tidak syarah pun. Kalau syarahnya dalam Fathul Bari, tapi adalah dia punya selit komentar sikit-sikit ni. Kata Ibn Hajar ni hadis Abu lain yang menyokong hadis Abu Hurairah seperti yang disebutkan sini ialah hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dan juga secara mauquf. Baik, sebahagian ulama lain berpandangan bahawa tangan letak dulu. Ini pandangan kedua lah. Pandangan kedua, dia kata tangan letak dulu. Okey. Bagi pandangan yang pertama tadi, yang pertama tadi ialah dari sudut dalil. Kita dah bincanglah beberapa dalil. Misalnya, ada juga kunna nad'u al-yadain qabla rukbataini fa amarna bil rukbataini qabla al-yadain, yang kita dah bincangkan tadi dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dalam Sunan Al-Kubra bagi Imam Al-Baihaqi, Syarh Sunnah Al-Bawawi dan sebagainya lah. Baik, walaupun ada kritikan akan dalil-dalil yang ada, kita dapat melihat timbulnya pandangan ulama tentang isu ini. Bagi Imam Syafi'i, dia kata apa tuan-tuan? Aku suka untuk memulakan solat dengan bertakbir, kemudian turun untuk sujud dan menjadikan anggota pertama yang cecah tanah adalah kedua lutut. Ya, jadi bagi Imam Syafi'i, dia kata dapat kita buat kesimpulan bahawa lutut dulu dah. Kan, anggota pertama yang cecah tanah adalah kedua lutut, kemudian tangan. Kemudian wajah ini disebutkan dalam Al-Um. Kan? Baik, bagi Al-Khattabi yang dah disebutkan tadi, ada perbezaan pandangan dalam isu ini dan kebanyakan ulama berpendapat bahawa meletakkan lutut mudah untuk mereka yang solat. Dia turun lutut dulu, lebih mudah kepada orang yang solat, lebih kemas bentuk perbuatannya dan juga cantik pada pandangan mata. Ini pandangan Imam Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan. Bagi Imam Nawawi pula, dia kata ikut mazhab kami, sunat untuk mendahulukan kedua lutut ketika sujud. Sunat untuk mendahulukan kedua lutut ketika sujud, kemudian dua belah tangan, barulah dahi dan barulah
hidup. Kan? Dan Imam Ibn Qayyim yang terakhir tadi, dia kata dalam Zadul Ma'ad bahawa didahulukan lutut ketika nak sujud, kemudian barulah kedua sebahagian ulama berpandangan bahawa tangan diletakkan dulu. Ada beberapa pandangan seperti Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ni antara pengasas mazhab tak bila kita mengaji berkenaan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab. Juga dengan Imam Ibn Hazm kan, Al-Zahiri, orang panggil tak mazhab Zahiri. Baik, daripada Abu Daud Ali Al-Zahiri. Kemudian satu riwayat daripada Imam Malik bin Anas dan satu lagi riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, menurut Imam Ibn Abi Dawud, ini pandangan ahli hadis. Mana pandangan ahli hadis ini dia kata jadi tangan turun dulu. Mereka berpandangan bahawa hadis Abu Hurairah lebih layak untuk diamalkan. Kata Al-Auza'i, kami dapati orang ramai letak tangan mereka dulu sebelum lutut. Mana turun tangan dulu sebelum siapa dia? Iaitu ulama tabi'in. Imam Al-Auza'i duduk mana? Di Syam. Jadi maknanya persekitaran dia ni ialah ulama tabi'in sebelum ataupun pada masa dia lah. Baik. Kemudian, okey. Jadi timbul isu persoalan. Kalau kita tengoklah kedua-dua hadis ni, sebahagian ataupun pengarang buku ini dia kata sama-sama lemah. Namun begitu hadis Wa'il bin Hujur ini ada mengandungi sedikit kecacatan berbanding dengan hadis Abu Hurairah. Makna dua-dua ni hadis ni ada ilah. Kan maknanya ada penyakit lah kita kata hari ni tak. Tapi yang Wa'il ni, hadis Wa'il ni kurang sikit nak berbanding dengan hadis Abu Hurairah. Baik, selain itu pandangan yang mendahulukan lutut juga menjadi pilihan Sayyidina Umar Al-Khattab dan menjadi amalan pun kedua-duanya boleh diamalkan. Baik, bagaimana penyelesaian? Kan? Isu ini pun saya dah kuliah, ini cerita lama dah ni kan. Cerita lama mungkin dalam 10, 15, 20 tahun dulu duk cerita. Baik, tak apalah, tapi benda ni masih lagi relevan. Baik, kita lihat dari sudut amalan kita sendiri tuan-tuan. Amalan kita sendiri ni, saya stop sharing dulu kejap. Dari sudut amalan kita sendiri, kita melalui zaman muda. Kalau zaman muda ni, zaman yang dipanggil body kita ni kuat, tough. Kan? Jadi sudah tentulah bila kita ada pengetahuan, maklumat tentang tata cara solat Nabi ni, antara dua ni walaupun ada perbezaan pandangan, kan, kita akan turun lutut dulu ke tangan dulu? Boleh dapatkan respon kita lutut dulu. Sebab saya ada juga baca pandangan ulama semasa, saya pun lupa lah, dia bagi justifikasi. Kan, dia bagi justifikasi. Kata silap saya lah, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga ada bercerita ni, kalau tak silap saya lah. Maksudnya di sini ialah kan Nabi SAW ini duduk di Madinah 10 tahun. Nabi duduk 10 tahun. Kalau kita buat satu andaian lah, kan, mana perbincangan supaya kita nampak bahawa kita bahagikan kepada 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Kan, itu sekadar contoh lah. Jadi untuk nak nampak bahawa pada usia, kan Nabi hijrah 53 tak? 53 hingga 58, tahap 5 tahun pertama dan 58 sampai 62, 63, 5 tahun yang kedua. Kan? Jadi maknanya kalau kita tengok, yang turun lutut dulu adalah 5 tahun pertama. Kan, daripada umur 53 hingga 58. Antara penjelasan Aisyah radhiyallahu anha mengapa Nabi turun tangan dulu,
ialah maknanya semakin menua lah. Dan juga Aisyah kata orang Kelantan panggil berisi. Kan? Tahu ke berisi? Tuan-tuan tahu ke istilah berisi ni? Gemuk sikit lah. Kan? Contoh kita sendirilah. Kita daripada zaman muda dulu, okey, pinggang berapa? 32, 35, sekarang 40 contoh. Kan? Jadi nak maintain pinggang seluar ni 35 tu kena banyak berpuasa dan sebagainya lah. Jadi itu antara justifikasi Aisyah, maknanya dia lihat bahawa tubuh Nabi ni agak berisi, kalau bahasa kita ni agak gemuk sedikit lah, mungkin disebabkan oleh faktor usia, yang jadi oleh sebab itu kan yang betulnya kita tak tahulah, tapi nak cerita supaya kita nampak perbezaan dan juga tally dengan amalan yang kita lakukan daripada zaman muda. Terutama bagi tuan-tuan lah diri dan saya sendiri pun, kan, saya sendiri pun mungkin dengan faktor fisiologinya, dengan faktor saiz tubuh badan, dengan berat dan sebagainya, dulu okey kita turun dan kita gagah turun lutut dulu. Tapi sekarang apabila dah berumur, bila dah berusia ni, tak boleh. Kalau turun lutut dulu, tumbang. Kan? Mungkinlah. Turun lutut dulu, kemungkinan besar tak stabil. Dia dan isunya juga, dia dua lah. Satu turun, satu naik. Jadi oleh sebab itu, bagi kita penuntut ilmu ataupun yang faham ni sebenarnya tak ada masalah. Kita tidak bergaduh pun, kita tidak berbalah pun. Siapa nak turun lutut dulu, silakan. Siapa nak turun tangan dulu, silakan. Kan? Bukannya soal khilaf muktabah dan ulama berlapang dada dalam perkara ini. Baik, cuma orang yang tak faham ataupun yang ekstrim ataupun juga dia kata yang sunnahnya turun lutut dulu. Kerana memanglah pada peringkat awal Nabi SAW bila nak turun sujud ni, Nabi turun lutut dulu, tetapi setelah masa berlalu, kan kata Aisyah tadi, Nabi turun tangan dulu. Artinya meletakkan tangan dulu sebelum lutut disebabkan oleh faktor-faktor apa kita panggil usia dan seumpamanya lah. Baik. Dan okey, kemudian pada yang keduanya ialah tangan dulu pun sama juga, kan, tangan. Namun kalau kita ni mampu, masih kuat lagi walaupun mungkin dah berusia 50, 60 ataupun lebih lagi, kalau kita juga masa nak naik pun, kan, kita tidak menopang tangan kita tak. Kita naik menggunakan kekuatan lutut dan paha, silakan, itu yang lebih baik. Isu di sini ialah, kan, yang manakah lebih menepati amalan sunnah Nabi SAW, kerana balik semula kepada yang asal tadi itu adalah dia tidak melibatkan soal sah atau batal, kerana dia bukan termasuk dalam perkara rukun ataupun wajib solat. Cuma yang lebih menepati sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian, okey, kita pergi kepada sebagai kesimpulan, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata tidak nyata pada pandangan dia pendapat yang lebih kuat. Bagi Imam Nawawi lah, dia kata tidak nyata pada pandanganku pendapat yang lebih kuat. Majoriti mazhab berfatwa adalah sunnah. Kalau kita dapat turun lutut dulu tanpa tangan sebagai topang, kan, maknanya mungkin badan kita dah kurang stabil, kan, tak kira lah sama ada, biasa kalau turun kita letak tangan ke depan tak, tuan-tuan. Kita nak turun, kita akan letak tangan, sama ada kita letakkan telapak tangan, kan, pada sejadah, ataupun juga kita menggenggam, kan, macam penumbuk lah, nak turun, nak tahan berat badan kita ini.
Jadi kata Imam Nawawi tidak nyata pada pandanganku pendapat yang lebih kuat. Majoriti mazhab berfatwa untuk mendahulukan lutut adalah sunnah. Kemudian tangan, dahi dan hidung. Ini clear lah untuk nak sujud ni. Lutut, tangan, dahi dan hidung kerana kita maklum bahawa ada 7 anggota sujud. Tak umir tu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Tak, 7 tulang yang dimaksudkan di situ ialah al-jabhah, dahi, wa asyara biyadihi al-anfihi, dan Nabi isyaratkan dengan tangannya atas hidung. Maknanya lepas pada dahi, hidung. Kemudian wal yadain, dengan 2 telapak tangan, dan wa rukbataini, dan 2 lutut. Wa atraful qadamain, dan juga kedua hujung kaki. Ini isu tambahan lah. Tambahan makna 7 anggota ni, 1 dahi, 2 hidung, kemudian dahi dan hidung ni sekali, kemudian telapak tangan, kemudian lutut dan juga kaki, kan? Kaki 2, lutut 2, tangan 2 dan jabah dengan hidung ni sekali. Dikira satu, artinya ada 7. Kadang-kala lah berlaku. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni, orang yang mengikuti kelas pengajian ni, insya-Allah alhamdulillah. Tapi yang di luar sana tu kita perlu bantu masyarakat kita ni, kan? Contohlah kata terutama bila kita solat Jumaat. Saya kadang tengok macam tengah hari tadilah, bila lepas solat ni saya duduklah kejap berhati tengok ada orang yang solat lagi pun, kan, cara mengangkat tangan. Walaupun angkat tangan itu ketika takbir itu adalah sunnah, tapi kena buat yang kaedah ataupun tata cara yang betul, kan. Lepas solat tadi tu saya sembang lah, ada seorang anak muda ni datang jumpa saya, kan. Saya pun lupa nama dia, tak ingat dah, pernah jumpa lah. Saya pun tak ingat nama dia lah, dia kenal saya. Okay. Dia kata depan saya masa solat Jumaat tengah hari tadi pun, kan, ada anak muda lah, pelajar, remaja dan sebagainya, cara mengangkat kedua belah tangan. Maknanya ketika, ini isu angkat tangan lah, kan. Walaupun benda ni sunnah, bukanlah kata benda ni remeh, kan. Tapi kalau kita buat atas dasar ilmu, tuan-tuan, kalau kita buat atas dasar ilmu, maknanya kita buat itu, kita faham apa yang kita buat. Contoh kita angkat tangan tak? Kita angkat tangan ni, kan, telapak tangan menghadap kiblat tak? Sama ada tangan yang diangkat itu adalah paras telinga, paras dada ataupun paras bahu, kan. Jadi menunjukkan kita ni cara kita peka, kita buat atas dasar ilmu. Tapi kalau you dah angkat macam ni, kan, kalau dah angkat macam ni ataupun juga, tengoklah anak-anak muda, kan. Tentu sampailah kepada yang 2 siri, 3 siri pun, sebab dia membesar dengan suasana atau dengan tata cara solat yang sedemikian dan tak ada orang tegur pun. Budak ni sekolah dulu belajar ni kafar dah, kan, sekolah rendah. Dan sekolah menengah pun ada subjek-subjek apa agama lah, pendidikan Islam, tasawuf Islam, apa benda lah. Tapi mungkin pada tahap usia belasan tahun tadi itu, walaupun tak sepatutnya begitu berlaku, tak faham, hanya sekadar belajar dan akhirnya tata cara solat pun tidak betul bagaimana yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi poin di sini ialah peka ataupun tidak. Walaupun benda ni nampak remeh, nampak benda, alah ustaz benda ni sunat aja, tak angkat tangan pun tak apa. Ya, kalau nak angkat, buatlah dengan kaedah dan tata cara yang betul, artinya kita buat atas dasar ilmu. Betul tak? Kita buat atas dasar ilmu. Kukuklah dia jawab, kan, mungkinlah tuan-tuan pun jawab pada saya, ustaz benda ni benda kecilnya remeh je, kan, tak angkat pun tak apa tak, angkat macam mana pun. Betul.
Tapi kita nak buat kita dapat markah penuh atas rasa ilmu, mudah-mudahan solat tadi itu menjadi satu amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita buatlah kita solat ikut cara siapa? Mudah aja. Kan? Sekadar itulah. Baik, kemudian yang last page tadinya adalah yang tadi. Baik. Isu sama ada nak turun tangan ataupun lutut dulu, ni masalah khilaf muktabar yang dua-duanya ada dalil, kan? Baik. Jadi dua-duanya ada dalil, hopefully benda ni tak ada masalah lah. Orang yang solat dia boleh pilih. Tuan-tuan nak pilih hak mana? Ya, atas rasa ikut selesa tak? Ikut selesa antara dua pandangan tadi, tapi kalau saya lah, kita akan prefer kepada turun lutut dulu kalau mampu dan dalam keadaan body kita ni stabil. Begitu juga masa nak naik daripada sujud. Syafi'i ni duduk antara, apa dia panggil, bukan antara dua sujud ni, apa panggil, rakaat pertama kan, duduk sebentar, dia panggil apa? Ada dalam hadis Sahih Bukhari kan, 3 mazhab dia kata tidak sunnah, dan dalam mazhab Syafi'i dikira sebagai sunnah. Kita sujud yang kedua ni dalam rakaat pertama kan, sebelum nak naik pada rakaat yang kedua, duduk seketika kan. Daripada duduk seketika tu pun nak bangun tu kan, sama ada kita menggunakan kekuatan paha dan lutut kita naik tanpa menopang tangan, itu yang lebih baik, ataupun yang kedua ialah dengan menggunakan tangan kerana mungkin faktor keuzuran, berat badan dan sebagainya lah. Baik, berkeras dalam perkara ini dengan mengatakan hanya satu saja pendapat yang betul. Kalau dalam konteks ini mungkin pandangan yang agak keras kan, ataupun yang akan pergi kepada pendapat pertama, iaitu mesti turun lutut dulu dan naik pun tidak guna tangan, kena gunakan kekuatan paha dan lutut dulu. Jadi kita seimbangkanlah. Memang itulah yang lebih baik kan, yang lebih baiknya begitu. Cuma saya sebutkan sekali lagi, dengan faktor usia kan, dengan faktor usia kita rasa kalau kita dapat turun lutut dulu, itu lebih baik. Dan kalau tak dapat, terpaksa menopang menggunakan tangan, maka itulah sebagai pilihan yang terakhir. Artinya kita buat atas rasa ilmu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita buka soalan lah. Kuku ada 1-2 kawan kali yang boleh dikongsikan bersama. Soalan ni saya kongsikan sedikit lah. Dari sudut sujud ni kan, apa kita panggil, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Maknanya pertama adalah dahi dan hidung, yang kedua tangan kan, yang apa lagi, lutut dan juga tapak kaki. Kaki. Jadi kaki ni kan, dalam mazhab kita ni mana mesti letak atas perut jari. Kan, mesti bila kita sujud ini diletakkan atas perut jari, dan kalau tidak maka dikira sebagai tidak sah. Jangan kira mazhab lain. Kan, saya solat, saya mengaji di Mesir, saya belajar di Mesir ni, kita tengok bila solat waktu ni, solat fardu di masjid ni, arak dia kadang macam-macam. Kan, yang hanya sekadar touch saja pun ada yang terangkat, yang kaki tu terapung. Kan? Ada pada kapet ataupun pada lantai pun ada. Apakah tidak sah? Kan? Mungkin pada mazhab mereka adalah pandangan-pandangan lah. Tapi dalam mazhab kita dan juga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, bermakna kaki mesti rapat. Kan? Kaki mesti rapat dan juga
ibu kaki tadi itu mesti diletakkan atas perut jari kan, perut apa panggil, ibu jari kaki ni ibarat kata macam ni lah kan, letak kan, bukan hanya sekadar tapi mesti dilengkupkan sedikit. Dan kalau tidak maka sujud tidak sah, dan apabila sujud tidak sah makanya solat kita tidak sah. Ini yang kita perlu bantu. Mungkin kita tidaklah, tapi untuk generasi anak cucu kita, bak saya kata tadilah kan, terutama solat Jumaat. Solat Jumaat ni pun dia banyak isu kan, dia banyak isu terutama yang melibatkan orang muda lah, yang satu siri belasan tahun, dua siri, dan mereka membesar tanpa ada teguran daripada dia rasa apa yang dia buat itu adalah betul kerana kan mereka belajar dan ikut kefahaman mereka. Walhal bila kita berhati tengok bahawa perbuatan mereka itu perlu diperbetulkan kan, mungkin kefahaman mereka itu juga adalah yang perlu diperbetulkan. Itu sahaja. Baik, ada soalan ke? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan Haji. Saya Cikgu Rashid ni. Hai Cikgu. Ini tentang pemahaman saya lah tentang keadaan Nabi ni, Nabi SAW ni. Pada pahaman saya lah keadaan kesihatan Nabi ni sampai akhir hayat baginda masih kuat lah. Sebabnya ialah masa Haji Wida tu. Ya. Haji Wida tu kira-kira 3 bulan sebelum dia wafat lah. Dan ketika mengerjakan haji tu tak ada tanda-tanda beliau lemah lah. 9 kan. Dia haji ini dan beliau mengerjakan haji kiran. Haji kiran ni kira susah haji sikit lah. Haji yang paling jadi pahaman saya Nabi ni dia sihat sampai akhir hayat lah. Sampai ke hujung. Jadi kalau nak kata dia kurang sihat tu, pada ini pahaman saya lah, macam macam salah. Saya tadi kata adik Aisyah ni dia kata Nabi agak berisi. Berisi. Jadi wallahu alam. Itulah pahaman saya. Dan betul lah tu. Kan? Jadi kita tidak kata Nabi tidak sihat, mungkin berisi ni kan. Mana berisi ni mungkin menyukarkan sedikit lah. Itu wallahu alam. Kan itu yang saya baca lah kalau tak silap saya dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari maknanya Aisyah radhiyallahu anha dibagi justifikasi sebab dia melihat solat terutama solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut andaian ni semua orang boleh bagi andaian, tapi dalam perbincangan agama kita kena kemukakan secara berfakta bukannya cara andaian. Okay, jazakallah cikgu. Okay, ada lagi pandangan ataupun komentar ke apa ke yang boleh kita kongsikan dan manfaatkan bersama? Silakan tuan-tuan. Tak ada ni. Ada soalan saya nak berhenti lah. Ya, pakat senyap belaka. Baik, okey, kita ya. Sila lagi. Tak ada Ustaz. InsyaAllah tak ada. Baik, satu lagi lah sama-sama masa yang ada sikit masa ni. Kedudukan tangan ketika sujud. Kan? Ketika sujud ini ada Nabi SAW merenggangkan daripada lengan. Kan? Kita pun tahu bahawa buka lah sikit bila sujud ni dia buka kan. Cuma mungkin ada sedikit perbezaan lah masa kita solat sendirian kan.
tangan kita, apa panggil, siku kita ni boleh buka, boleh apa panggil, boleh buka lah sikit. Tak berbanding dengan bila kita solat dalam saf ini, tak boleh nak buka kembang betul. Kan? Sekadarnya sahaja. Kan? Jadi ada hadis sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anan nabi ya kana iza shalla, nabi ni bila dia dulu Nabi merenggangkan kedua belah tangan, yakni daripada sisi dia sehingga nampak kedua ketiak, dan maknanya dia buka ketiak sebab Nabi imam. Kan, kalau kita makmum mungkin siku tangan lengan kita ni tak boleh nak buka apa panggil lebar sangat, kan kita sederhana sahaja. Kan, kita sederhana sahaja. Yang keduanya ialah kalau yang tadi tu hadis Bukhari Muslim, yang kedua ialah mengangkat siku. Iza sajadta, Nabi kata dalam riwayat Muslim, bila kamu sujud, fadha' kaffaika, maka letakkanlah kedua telapak tangan kamu, dan warfa' mirfaqaika, dan angkatlah kedua siku kamu. Makna siku diangkat. Kan? Mungkin kita tidak berlaku pada kita, mana macam letak lengan atas jadah tak? Macam anjing, kan? Mungkin berlaku pada anak cucu kita. Berarti tengok kalau kita solat di syurah atau rasanya kalau ada pun mungkin special case, kan? Kalau ada kita pakai bantu je, kan? Prinsip saya mudah je, bukan kita nak menyalahkan, tapi kita nak bantu dia supaya dia tahu dan dia faham, kan? Tak boleh nak kata yang kamu buat ni salah, nanti kan terkejut pula, kan? First time mari ke surau, kan, tiba-tiba kena tegur, sentak tu tak mari, kan? Tak boleh macam tu dah, kan? Tengok biar dulu, mungkin bila kita dah dapat sembang sepatah dua. Sebab ada kalanya jemaah kita ni, kan, dia agak pendiam, ataupun juga dia orang yang ramah tapi tak pandai untuk nak mulakan sembang. Kan, ada setengah tu pula, okey, lepas sembahyang dia balik. Kan, ini biasalah tak, terutama isyak. Jadi bergantunglah. Jadi peluang dia tadilah kita nak interaksi, kita nak sembang sepatah dua. Kan, kadang-kadang kita nak tegurkan, walaupun tuan-tuan contoh kata ada dalam kalangan kita ni orang yang lebih berpengalaman, kan. Kadang-kadang ustaz pun, saya pun kita tak banyaklah ilmu. Mungkin certain isu bolehlah. Jadi kita berperanan untuk membantu masyarakat supaya mereka tahu, kan, dalam konteks tata cara solat ini kena buat amalan yang betul, kan, sama ada dari sudut tata cara seperti perbuatan dan juga maupun bacaan-bacaan dalam pelan-pelan, kan. Kalau saya suka jentik minda, sikit-sikit ajak sembang, buka, kan, dan sebagainya. Okey, ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tuan. Apa tu masa kita sujud tu, kaki kita tu kena rapat ke macam mana tu? Okey, perihal kaki rapat ke tidak ni, dia juga ada perbincangan, kan. Pandangan yang terpilih lah, kita kata tak, kaki ni dia rapat tapi tidak betul rapat lah, maknanya macam kata dibuka. Tapi solatnya sah, cuma dari sudut kesempurnaan. Kan, biasa saya perhati tengok ramai orang yang sujud, kan, kaki dia macam ni tak, tuan-tuan tak? Faham kan? Dia tidak rapat, kan tak? Kan? Kalau kita ni rapat ni tidaklah sampai nak touch antara tumit dengan tumit. Jadi kita pun tahu bila kita letakkan kaki kita ni lebih kurang macam ni, mana rapat lah, kan? Tidaklah betul kena touch dan tidak disyaratkan pun, tapi asalkan rapat. Jadi pandangan terpilih yang lebih selamat ialah jaga kedudukan kaki supaya dia mendapati, maknanya apa panggil, ibu jari kaki tadi tu kita letakkan atas tanah, atas jadah, kan, dan kaki kita rapatkan tapi tidaklah sampai bersentuhan. Itu saja, kan. Habis mungkin kita tengok sebagai orang, tak, kita duduk belakang, kan, sampai nampak
tadi tu dia buka kan. Kalau dia mengaji kan, dia ada kefahaman, dia buat apa yang apa betul, maka dia akan rapatkan kakinya kan, mungkin lebih kurang itulah yang sesedap rasa. Allahuakbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tuan. Saya tapi tak banyak saya tengok orang sujud tangan dia sama dengan lutut. Mana Ustaz? Tangan dia letak tepi lutut bukan tepi telinga. Ada jumpa. Dia sepatutnya kan, dia sepatutnya sama dengan telinga. Dia sepatutnya yang betulnya sama dengan muka ataupun dengan telinga ni. Sama dengan lutut ni tak betul lah. Cuma tanggungjawab Tuan Rozi ni jumpa member tu kan, pelan-pelan counting dah, pelan-pelan lah bagi apa panggil pencerahan, penjelasan sikit-sikit dengan tujuan untuk nak bantu dia. Tapi Ustaz benda ni tidak di Kelantan, luar ni. Tak jumpa dengan kawan tu kot. Tak dengar? Benda tu berlaku masa saya kat Kuala Lumpur dulu. Jarang jumpa. Tak apalah kalau ialah orang lain pun sama lah kan. Kalau ada kes yang sebegini, kita bantu je. Sebab masyarakat kita ni macam tu. Masyarakat kita ni dia solat, dia follow je. Dan dia berpegang, mungkin satu sudut dia berpegang kepada apa yang dia belajar, sama ada zaman sekolah rendah dulu, zaman sekolah menengah dulu. Kan dia tidak nak upgrade. Kan dia tidak nak upgrade tentang tata cara solat dia. Walaupun hari ni mudah je, ujung jari je dalam YouTube, banyak website pun banyak kan untuk nak mengetahui bagaimana tata cara solat Nabi SAW yang betul berpandukan kepada hadis-hadis yang sahih. Ini cabaran kita. Kan? Buka cerita. Contohlah kata tak buka cerita bagi dulu. Walaupun mungkinlah ada dalam kalangan kita lah tuan-tuan misalnya. Awak ni, kalau kita sebagai pembuka idea jalan cerita untuk nak bantu member tu mengetahui dan memahami tentang tata cara solat yang betul. Itu saja. Boleh juga. Dia kena bincang lah. Kan, kalau saya pun buat juga tempat saya. Kita dah sembang kan. Kita tidak direct pergi kepada orang tu. Kalau dia ada bersama kan, kita kena sikit kukuk lah. Dia terasa hati ke. Sebab ada orang ni, mungkin kita boleh juk kan. Ada orang tak boleh. Dari sudut keakraban kita kan. Tersama ahli jemaah surau. Dengan surau lah yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Okay. Allahuakbar. So lagi Ustaz. Okey. Saya tengok orang kiam kan. Kalau Kelantan kata dah kat diri tu, kena tegur tak Ustaz? Itu kena tegur juga. Apa dia selesa dengan dah kat diri gitu ya? Kan, tangan. Dia selesa je macam tu. Kan? Dia bukan cara macam tu tak. Cara bersedekah ni ada kan. Cuma tadilah dia masyarakat ni nak tegur tak semudah tu. Kalau tanya mu siapa? Nak tegur aku. Tak, nak tengok orang yang berusia tak kan, yang 5 siri kan. Dia jenis payah nak terima pandangan orang. Letih kita kan. Dia kata mu cara hamu sudahlah kan, tak payah apa panggil ambil hak dalam kain orang. Kan, hak masyarakat. Itu sebenarnya kita nak bantu. Lepas tu pula dia akan tanya, salahkah aku buat macam ni? Batal ke solat aku? Tak. Kadang-kadang lah kita bukan soal solat tu tidak sah, solat tadi sah kan, sekiranya tidak ada perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Cuma kita nak ajak kepada kesempurnaan solat. Dia belum ada kesedaran, tak apalah, pelan-pelan. Kan itu saya kata-kata payah cabaran kita ni, yang kita nak ajak supaya nak jentik sikit. Itu macam bacaan dalam solat lah kan. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, dan juga ada bacaan yang lain lagi yang dibaca oleh Nabi SAW. Bisa kata dalam doa iftitah ada. Dalam doa iftitah kan. Pada solat malam apa yang Nabi baca? Nabi tidak baca Allahu akbaru kabira. Itu sahabat baca. Kan?
Nabi mulakan dengan wajah tu wajhadil lazi. Tak. Dan ada disebutkan dalam kitab Al-Umm Syafi'i. Baik, dan juga bacaan-bacaan yang lain, dan ada Aisyah radhiyallahu anha ada cerita. Kan satu bacaan iftitah Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya baina as-salji wal bara'. Tak. Jadi itu antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Ketika solat malam. Maka kita sendiri bila kita solat malam, walaupun doa iftitah itu Allahu Akbaru Kabiru pun boleh, tapi kita dapat menghayati lebih lagi bahawa Nabi SAW bila dia solat malam, dia banyak membaca doa yang disebutkan tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kan? Ini maknanya kita, solat kita ni biar nampak ada kelainan. Bukan soal Malaysia kata nanti orang kata tak apalah benda sunat, baca tak apa, tak baca tak apa. Betul, saya setuju, tapi biarlah kan macam kita baca surah, kita baca ayat lah juga ada. Artinya dengan qiyamul lail, artinya kita panjangkan sedikit qiyam tadi itu, bukan hanya duk baca ayat-ayat yang lazim tetapi yang pendek saja. Baca tu pun berpahala dah, sunnah Nabi juga dah. Tapi kita nak supaya dapat meneladani kan, kalau Nabi dan juga para salafus soleh ni qiyamul lail ni satu rakaat tu sejam kan, ataupun 2 rakaat tu sejam. Kita satu rakaat 2 minit 3 minit je. Kan contohlah, nasib baik saya buat ustaz. Okey. Saya kira sekadar itulah kot. Untuk malam ini mudah-mudahan ada ustaz. Okey, sila. Iftitah wajah tu kan. Ada orang kata takut kalau kita baca tu takut jadi pelawak pasal kita tidak sepenuhnya melaksana Islam dalam hidup tak. Dakwah pun kurang, contoh gitulah. Yang tu kita azam je lah. Kan? Memang kita berusaha untuk buat setakat yang termampu. Kan wajah tu wajah allazi fataras samawati wal ardh inna hanifa inna salati salat aku wa nusuki ibadah aku inna salati wa nusuki wa mahyaya hidup aku wa mamati mati aku lillahi rabbil alamin. Memang semua sekali itu 24 jam tu untuk ibadah. Betul lah, itu sebagai ikrar kita. Sebab ada kalanya mungkin kita kurang mampu, kita tak mampu, bukanlah bermakna kita berdusta, berbohong kepada Allah Ta'ala. Tak. Ada sering orang ngajar tu lah. Ada ustaz ngajar gitu, dia kata takut kita janji tak menepati janji itu ya. Tak ialah bagi saya lah, kita usahalah. Sebab kita manusia ni, kita ada kalanya kita kuat, ada kala kita lemah. Contoh malam-malam dirilah. Kan? Kita sendiri tak kata pada orang lain. Kan? Kita banyak buat solat witir, kau banyak tak buat. Contoh. Tak. Kita tahu bahawa Nabi SAW tidak pernah tinggalkan solat witir. Kita tahu. Tapi mungkin dari sudut kekuatan kita. Kan? Dari segi janji kita memanglah kita nak buat yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Tapi ada kalanya tadi. Dengan sifat manusia ni. Sifat malas, sifat keluh kesah, macam-macam sifat yang mazmumah yang ada pada diri kita, kita nak lawan syaitan. Oleh sebab itu kita juga dituntut untuk Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kepada kamu. Ibadah yang baik. Jelas. Itu kita minta. Ada kalanya kita lena. Kan? Sebab kekuatan kita, iman kita pun ialah naik turun je. Macam bursa saham lah. Kan? Saing kuat. Nak maintain. Kan? Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Bukanlah kita bermakna kita nak mungkir janji. Tak. Kita berusaha lah. Kan? Kalau nak kira mungkir janji, habis semua Malaysia mungkir janji lah. Yang satu sudut motivasi itu betul untuk nak galakkan orang supaya sentiasa meningkatkan amal soleh. Betul. Kan? Bukan kata kita ni cari salah. Salah memang. Kita memang buat salah tiap-tiap hari. Itu betul. Cuma banyak sedikit dan kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, saya kira sekadar itulah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan bersama ini ada baik dan buruknya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan kekurangan dari saya. Doa kafaratul majlis yang kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.